Kita tak tahu nak berbelanja, kita tak pandai berbelanja, kita tak cermat. Berlakulah seperti mana disebut tadi bawah, rasuah. Rasuah kenapa boleh berlaku? Kenapa? Kerana projek itu tidak dibuat secara yang telus. Dibuat secara apa? Secara runding terus. Tidak dibuat secara open tender. Harga dimakap. Saya tanya dalam parlimen, berapa projek maktab rendah Saint Mara yang harganya melebihi 10% daripada harga asal? Harganya. Saya tanya, berapa? 16 buah projek. 16 buah projek maktab rendah Saint Mara yang harganya bila dah siap, akhirnya harga itu melebihi berapa? Melebihi 10%, lebih daripada 10%. Saya tanya, yang lebih daripada 10%, dia sebut 16, tetapi 16 itu bukan 10%, 30%, 50%, 200%. Saya ingat baru ini, bila saya tanya balik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, lebihan projek akibat kesan daripada apa yang saya sebut tadi tu, kerajaan terpaksa menampung lagi 100 juta ringgit lagi untuk menyiapkan maktab rendah Saint Mara. Hari ini maktab rendah Saint Mara di Bentung, Pahang terpaksa ditutup dan pelajarnya dipindah ke maktab rendah Saint Mara di Kuantan. Tutup maktab rendah Saint Mara di Bentung kerana membahayakan keselamatan penghuni-penghuni warga yang menduduki maktab rendah Saint Mara. Ini diberi kepada siapa projeknya? Diberi kepada kontraktor UMNO secara runding terus. Inilah menyebabkan amal nilai rasuah perbelanjaan ini yang menyebabkan kita berbelanja lebih. Kita berbelanja lebih bukan untuk menyiapkan kemudahan yang terbaik, prasarana yang terbaik untuk rakyat, tetapi untuk apa? Untuk memenuhkan poket pemimpin-pemimpin. Sekarang kita menanggung hutang. Tak bayar hutang, bankrupt. Tak nak bayar hutang macam mana? Hapus subsidi. Tak hapus subsidi, bankrupt. Yang salah siapa? Yang salah. Siapa yang punya punca? Siapa menjadi punca dia? Puncanya siapa? Puncanya adalah pemimpin UMNO. Yang salah siapa? Pemimpin negara, pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional. Mereka yang menjadi salah. Yang menerima hukuman siapa? Rakyat menerima hukuman. Saya tidak bersetuju untuk menghapuskan subsidi. Tetapi kalau sampai nak menyebabkan, kalau betul benar negara ini nak bankrupt, kalau tak hapus subsidi, tak ada duit nak bayar hutang, saya percaya tuan-tuan boleh bersetuju dengan saya. Kita boleh bersetuju untuk hapus subsidi, tapi pemimpin mesti dihukum, Barisan Nasional mesti turun. Kita sedia mengeluarkan atas nama semangat patriotik untuk menyelamatkan negara. Semua rakyat bersedia untuk memberikan wang mereka untuk apa? Untuk menyelamatkan negara. Tapi pemimpin UMNO, Barisan Nasional turun daripada takhta. Biar Pakatan Rakyat yang meneraju pemerintahan ini. Kita tak ada kepercayaan. Okey, hapus subsidi. Duit itu dia buat apa? Dia nak bayar hutang. Dia tak bayar hutang pula, tak mampu hira. Ini persoalannya, ini isu dia. Sebelum ini mereka tercari-cari bagaimana nak menambahkan pendapatan, nak ambil cukai daripada rakyat, GST. Sekarang GST masih belum ditarik balik, hanya ditangguh. Sekarang nak dikenakan GST, nak dihapuskan subsidi. Apa lagi yang ada kepada rakyat? Subsidi hapus, harga barang naik. Kena pula cukai GST, kita kena bayar. Hak kita tu dah dia ambil, kemudian dia ambil lagi apa yang ada kepada kita, suruh bayar cukai lagi, GST. Yang dia dah beri kepada kita tu, subsidi tu, dia ambil balik. Kemudian sekarang dia ambil lagi daripada apa yang ada kepada kita. Bulu ketiak dia ambil. Saya ingat dia akan kembali ke zaman Jepun apa. Semua nanti polis highway Perayu man, tak apa, bulu ketiak panjang tangkap, letak kat apa nama tiang elektrik, okey, angkat tangan, cukup semua.
FRU kutip bulu ketiak untuk menjadikan tabung negara. Nah, ini persoalan serius tuan-tuan, bahawa saya cukup terkejut apabila di sejarah memberitahu bahawa negara akan bankrupt. Dan kesan daripada penghapusan subsidi ini tuan-tuan, apa dia disebut sini? Minyak akan naik 15 sen 1 liter. Diesel akan naik 10 sen 1 liter. Dan kenaikan 10 sen setiap 6 bulan dan 20% untuk gas setiap tahun. Setiap 6 bulan dan setiap tahun akan ada kenaikan. Apa jaminan pendapatan kita bertambah? Pendapatan kita tak bertambah, perbelanjaan kita bertambah. Kita bayar harga yang tinggi. Kemudian kita pula dituntut untuk membayar cukai GST. Harga gas. Setiap kenaikan harga gas, berkuasa dan tidak berkuasa, RM3 MMBTU dan tarif elektrik yang setiap tarif 16 sen pada setiap 6 bulan. Pada setiap 6 bulan naik dia punya tarif 16 sen. Harga gula, tepung, minyak masak akan naik jika subsidi dihapuskan. Gula naik 20 sen setiap 6 bulan hingga tahun 2012. Tepung naik 20 sen 1 kilo hingga dalam tahun 2010. Dan naik 25 sen dalam tahun 2011. 2010 ni akan naik 20 sen, tahun depan 2011 naik 25 sen. Minyak masak 1 kg akan naik sebanyak 15% tahun 2010 dan tahun 2011 15% dan setiap 5% tiap tahun hingga tahun 2014. Tuan-tuan, ini terpampang dalam surat khabar, ini cadangan. Dia kata, kalau tak buat macam ni, bankrupt. Nak macam mana? Tak buat ni, tak naik ni, tak naik bermakna kena bagi subsidi. Kena bagi subsidi, tak kurang subsidi. Bermakna negara akan bankrupt tahun 2019. Apa akan jadi negara kita? Kesalahan dilakukan oleh orang lain, kesalahan dilakukan oleh pemimpin. Yang menerima hukuman ialah siapa? Rakyat. Samalah dalam isu APCO. Syarikat yang mempunyai kepentingan, Israel dan Amerika ada kepentingan ke atas dia, gerakan Zionis Yahudi antarabangsa ada kepentingan ke atas syarikat APCO ini. Kerajaan lantik syarikat APCO kononnya untuk apa? Untuk menjalinkan kembali hubungan baik dengan Amerika. Kerajaan akui, dia kata, hubungan kita renggang, hubungan kita rosak dengan Amerika. Kita perlu berbaik kembali dengan Amerika untuk memulihkan ekonomi. Baik, saya tanya dalam parlimen, siapa menjadi punca menyebabkan kita renggang dengan Amerika? Siapa? Adakah rakyat? Bukan rakyat yang menjadi punca kepada rosaknya hubungan kita dengan Amerika, rosaknya hubungan dengan masyarakat antarabangsa. Yang menyebabkan rosaknya hubungan ini siapa? Ialah pemimpin-pemimpin negara. Pemimpin tak dihukum, rakyat yang dihukum. Ambil duit rakyat 77 juta, bayar kepada syarikat APCO. Bayar kepada syarikat APCO. Syarikat yang semua orang berkata bahawa ini isu yang cukup serius. Dan saya katakan bahawa perjanjian dengan syarikat APCO itu satu perjanjian yang menyebelahi sebelah pihak, iaitu untuk kepentingan Israel dan Amerika. Dia buat perjanjian dalam APCO. Sebab APCO ini bukan hanya diberikan tugas tanggungjawab dia untuk membaiki hubungan Malaysia dengan Amerika, tapi APCO juga diberikan tanggungjawab untuk buat bagaimana nak tarik balik sokongan rakyat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Dua tugas. Jadi dalam perjanjian itu dibuat bahawa
aku ini boleh memiliki dan menyimpan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan rahsia sulit negara. Saya wakil rakyat, tuan-tuan, saya ahli parlimen, Jimmy, ahli Dewan Undangan Negeri. Kami tidak ada hak untuk menyimpan apa-apa dokumen yang berkaitan rahsia sulit kerana dia termaktub di bawah OSA, Akta Rahsia Rasmi. Tuan-tuan juga sebagai rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, Melayu ke, Cina ke, Iban ke, Kadadan ke, tak boleh menyimpan apa-apa dokumen yang berkaitan dengan rahsia sulit negara kerana itu terikat dengan Akta Rahsia Rasmi, OSA.